Rasulullah itu pintu gerbang untuk amal kita sampai kepada Allah. Tanpa baginda Nabi, maka kita tidak akan kenal kepada Allah. Syahadat kita tidak sempurna jika kita tidak letakkan Rasul itu sebagai pengakuan kita, Nabi dan juga Rasul. Akhirnya digunakan Allah. Sedikit mukadimah pada malam ini, maka kita mengambil kepada keberkatan untuk kita memuji Nabi Muhammad SAW yang kita dengar lantunan daripada imam kita saudara Anham, tentu berhasilah memuji Nabi sebagai mukadimah untuk Ustaz Tazkir Nabi menceritakan tentang puasa Ramadan itu insyaAllah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Fadhal syukur. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqamah wa min hamdin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. Maka tuan-tuan, Ramadan ini bagaimana? Ramadan ini bagaimana tuan-tuan? Betapa saya suatu ketika disabdakan Nabi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, murni bi amalin khala alayka bi shawmi fa innahu la idda lahu. Qultu ya Rasulullah, murni bi amalin qala alayka bi shawmi fa innahu la idda lahu. Qultu ya Rasulullah, murni bi amalin qala alayka bi shawmi fa innahu la bisla lahu. Atau kama qala Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, disebut oleh bulan musyrik tadi dan masuk ayat ke-18. Maka dengar bagaimana nak menyatakan Ramadan itu nilainya bagaimana di sisi Nabi Muhammad SAW. Kita meletakkan Ramadan itu macam mana Ramadan. Nanti kita akan mendengar sedikit kajian asidah tentang kurniakanlah kepada kami untuk menjadi keturunan Nabi. Oleh proses di dalam mimpi. InsyaAllah nanti ada anak akan terima dengan asidah itu.
Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu sahabat Nabi ini jumpa Nabi. Maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku untuk buat satu amalan. Suruh aku ya Rasulullah buat satu amalan. Sahabat ini jumpa Rasulullah, maka mereka akan minta ya Rasulullah agar kepada aku untuk buat amalan apa-apa yang dia aku masuk surga. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku apakah amalan yang aku menjadi jalan di surga. Ya Rasulullah, beritahu aku apakah amalan yang dia aku masuk surga. Di antara sunnah Ibn Abbas sahabat jika jumpa Nabi, tanya Nabi. Kita juga tuan-tuan, kita jumpa ulama, jumpa alim, jumpa guru, guru, apa amalan yang saya boleh tunaikan, saya boleh buat, ajak saya, tunjukkan saya, begitu. Dan kita jumpa ulama, jumpa alim, kita bersembang perihal kita banyak daripada guru itu. Kita biar guru cerita kepada kita. Ustaz, guru, tunjuk kepada saya apa amalan untuk saya beramal. Tunjuk tiket saya satu zikir ke apa zikir untuk saya beramal. Itu begitu. Kita jumpa orang ini. Yang kita banyak bercakap daripada guru itu. Melainkan betul-betul kita bersantai ya, masih yang panjang dengan dia. Maka sahabat ini tanya, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku untuk buat satu amalan. Dijawab Nabi, kata Rasulullah, kerjakanlah puasa. Dan sesungguhnya tiada satu amalan pun yang dapat menandinginya, yang setanding dengannya. Kata Nabi, kerjakan puasa, sebab puasa tak ada satu amalan pun yang setanding dengannya dengan puasa. Subhanallah. Tuan-tuan, dengan hadis, dengan Al-Quran dibaca, ada tafsir terjemahannya. Maka Masya Allah, Ustaz Rashid, saya kagum dua perkara. Pertama, saya kagum pada Ustaz Rashid. Yang kedua, saya kagum kepada ayahnya Haji Ulam. Ayahnya bersusah payah membawa anak-anak mencari berusaha untuk memberikan kejayaan kepada anaknya. Kita Tuan Haji Ulam begitu sangat pertama bukan rasa asyik seorang dan lagi anak Tuan Haji Ulam yang juga buta, yang sedang usaha mencari dana ini untuk anak perempuannya dengan dapat mesin itu. Subhanallah. Maka tuan-tuan kita tolong. Kita beri awak ini balik, masukkan balik dari rumah kita sini. Subhanallah. Maka bagaimana kesungguhan itu? Maka bila kita dengar satu bacaan dibaca kepada kita, ketika dibaca tiga usaha asyikkan, maka saya tak henti menyebut Subhanallah dengan terjemahannya, dengan makna terjemahannya, surahnya berbahasa apa? Subhanallah. Maka kita jika kita tengok sedemikian, kita menganggap, oh macam. Maka apatah lagi kita mendengar dibaca pada kita hadis tentang apa yang dijanji oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Maka kita kena menyebut Subhanallah. Apa tuan-tuan? Subhanallah. Subhanallah. Di Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat baginda Nabi, wahai Tuhan, kamu apa kabar? Aku baik saja ya Rasulullah. Ditanya kali kedua, kamu apa kabar? Aku baik ya Rasulullah. Yang ketiga ditanya, kamu apa kabar? Maka dia menjawab, alhamdulillah, aku baik ya Rasulullah. Maka kata Nabi, bahwa sempurna pujian itu. Jika tidak, baik itu tak sampai ke puncak, menyatakan kepada kita tu sihat, tak sampai. Melainkan kita menyebut alhamdulillah. Subhanallah. Maka begitu juga kita dengar baca kepada kita hadis seperti ini. Ditanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku buat satu amalan. Maka jawab Nabi, kerjakanlah puasa. Sesungguhnya tidak ada amalan yang setanding dengannya. Allah. Tidak ada satu amalan yang setanding dengan puasa. Bersolat ke mana? Baca Quran ke mana? Haji umrah ke mana? Maka Nabi sebut tidak ada amalan yang setanding dengan puasa. Maka Abu Umamah pulang lagi tanya, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku untuk menjaga satu amalan. Suruhlah aku buat satu amalan ya Rasulullah. Nabi menjawabnya, kerjakanlah puasa. Sesungguhnya tidak satu amalan yang setanding dengannya. Subhanallah. Apa tuan-tuan? Subhanallah. Nampak tentang puasa ini hebat. Tak ada satu amalan yang melawan puasa. Lagu mana ni? Bohong kami. Dan diulang ketika ditanya, ya Rasulullah, perintahkan kepada aku untuk buat satu amalan.
Nabi menjawab, kerjakanlah puasa. Dan sesungguhnya tidak satu amalan pun yang dapat menyamai dengannya. Tadi Nabi sebut tidak satu amalan yang sekali dengannya. Kali kedua tersebut, kali ketiga Nabi menjawab, tidak ada amalan yang dapat menyamai dengan puasa. Subhanallah. Lagu mana hebat macam mana ni? Baik menghormati. Maka dalam satu hadis yang lain disebut di mana satu kuliah ceramah yang sering disebut oleh Ustaz Wadi, dua amalan di akhirat nanti yang akan menjadi pembela kita di depan Allah. Dua amalan yang akan menjadi pembela di depan Allah. Pertama disebut yaitu as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, pertama puasa dan kedua Al-Quran yang akan menjadi syafaat pembela kepada kita di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, jadi Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada Tuhannya pada hari bila yaumil qiyamah. Maka di antara diberi jamin Nabi kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu pembela kepada kita di alam kubur. Dan disebut Nabi, bacalah Az-Zahrawain. Bacalah Az-Zahrawain. Sesungguhnya Az-Zahrawain, dua surah ini akan dipembela kita di depan Allah, di mana ketika itu kita diminta berdiam dengan berkata-kata. Surah Az-Zahrawain ini akan bercakap bagi pihak kita. Kamu dia, kamu yang cakap pada kamu, untuk kamu, sampai kamu masuk syurga. Macam kita lah, upah lawyer bayar 10,000. Maka lawyer kata, tuan je, tuan yang cakap apa? Kami sebagai lawyer akan bercakap bagi pihak tuan sampai tuan menang. Subhanallah. Maka Az-Zahrawain, apakah surahnya? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Betul. Masya Allah. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, maka Ramadan ini nilainya bagaimana? Sebelum saya teruskan menceritakan tentang nilai Ramadan yang disebut yang tak dapat menyamai dengannya satu amalan pun. Yang disebut hebatnya tertanding. Tidak ada amalan yang boleh tertanding dengan puasa ini. Maka itu kita ingin dengar sebuah qasidah. Iaitu bagaimana dikatakan satu rangkap bait qasidah kunyakanlah kepada kami. Ya. Kemudian kita dapat melihat subhanallah, kita dengar dapat perhatikan Ustaz dan cerita bagaimana maksud yang dikatakan lagu itu dengan Ramadan tadi, insyaAllah. Tafadhal masykur. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Marhaban ya Rabi' marhaban syahr al-anwar, marhaban ya Syafi' bir-rahmah wal-anwar, marhaban ya Rabi' marhaban syahr al-anwar, marhaban شافع بالرحمة والأنوار. ربيع الأول كنبرتوا لهلنا بك نبرتا diutus kan sebagai rahmat menyampaikan salam penuh hikmah. Marhaban ya Rabi' marhaban syahr al-anwar, marhaban ya Syafi' bir-rahmah wal-anwar. Alam gelap dengan kezaliman menindas hamba dan kerempuan, sembah berhala jadi ikutan masyarakat dalam kejahilan. Bangsa Arab berkuah-kuah minuman harian ialah orang yang kaya menjadi tamak.
Hadirin dimuliakan Allah sekalian. Maka tuan-tuan, kurniakanlah kepada kami dapat melihat wajah Nabi, wajah yang mulia Nabi Muhammad dalam mimpi pula sesaat agar rindu kami terungkap. Hadirin sekalian, maka Ramadan ini tuan-tuan sebagai tanda cinta kepada Nabi, rindu Nabi. Maka untuk melepaskan rindu kepada Nabi, Ramadan merupakan tempatnya. Ramadan bulan yang penuh kemuliaan yang Allah kurniakan khusus untuk umat kita Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana nilai Ramadan itu untuk berarti? InsyaAllah kita akan dengar lagi di ujung nanti Rasidah yang akan dilantunkan oleh golongan adik Aham. Tuan-tuan, saudara adik Aham ini sekarang saya belajar di Darul Quran di Pulau Buku Darul Quran. Ada kita lagi habis tamat Nabi yang Qira'at. Kemudian juga bekas belajar di Hafiz Ibn Sina Kulim, di mana mereka dulu dan sekarang masih lagi giat Qasidah Musnawah bersama dengan Abu Ustaz Bukhari yang dalam TV Hijrah itu, yang sering kali ada di TV Hijrah. Maka tuan-tuan, bagaimana Allah letakkan Ramadan itu tuan-tuan? Maka rindu kita kepada Nabi itu, maka Ramadan itu tempat kita melepas rindu. Kita letak Ramadan tempat melepas rindu kepada Nabi. Sebab Ramadan itu diikuti khusus istimewa untuk umat Nabi, untuk Nabi dan untuk umatnya. Maka Allah Taala berfirman, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, kullu 'abdin li Adam yudha'afa al-hasanah bi 'ashri amsalha ila 700 dha'fin ila ma syaa Allah ila hadis qadam ma'al. Ini adalah hadis Nabi di mana Allah berfirman, kata Nabi Muhammad SAW, seluruh amalan kebajikan anak Adam itu, kullu hasanah, setiap amalan anak Adam itu untuk diri dia, di mana setiap amalan itu digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Setiap sedekah pahala itu 10 kali ganda sampai kepada 70 kali ganda. Kita buat amalan kebaikan, dia ada gandaan sampai sekian banyak. Kita buat amalan kebaikan, maka dari 10 kali ganda sehingga 70 kali ganda. Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah, kata Allah. Puasa itu untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Allah, puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri akan balas kepada kita. Dengan balasan yang sekira-kira tak dapat dikira-kira. Balasan yang nol, tiada hak pahala untuk puasa ini. Kita semayang, pahala semayang Allah serah kepada kita. Kita bersedekah, semua pahala itu diserahkan kepada kita. Dan kita puasa saja. Puasa itu bagi Allah yang simpan, dan Allah akan balas kepada kita dengan balasan pahala yang tiada dapat dikira-kira banyaknya, nol ini. Maka bagaimana puasa ini nikmat kita? Yang kita baca hadis tadi, tidak satu amal yang sertami dengannya, yang dapat menyamai dengannya. Maka bagaimana nilai sebenar puasa untuk kita? Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, Imam Sufyan ini guru Imam Syafi'i. Kata beliau, sesungguhnya di yaumil akhir, yaumil mahsyar, Allah bentangkan seluruh amalan yang ada, dibentangkan. Maka diberi balasan setiap amal itu dengan setiap kesalahan kezaliman kita, ditebus dengan pahala kita, dibayar atas suatu kezaliman.
Maka setiap amalan kesalahan kita, kesalahan kita ditebus, tarik pahala kita, bayar berapa banyak, tebus ditarik. Setiap kesalahan kita ditebus atas apa yang kita buat salah itu, dosa kita ditebus dengan pahala kita atas suatu kezaliman kita, untuk kita bayar hutang balik kepada orang yang kita buat zalim itu dengan seluruh amalan kita. Subhanallah, subhanallah. Maka tuan-tuan, kita dimasukkan di ayat sehingga ditebus, ditarik atas amal pahala ditarik sampai habis. Tetapi dosa tak habis lagi. Allah, ketika itulah kita dimasukkan di ayat Allah Ta'ala keluarkan pahala dosa, ambil keluar di sisi Allah untuk ditebus kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita yang belum selesai lagi. Tarik contoh berapa ribu? 20,000. Tarik 20,000 bayar. Alhamdulillah. Ditarik pula berapa ribu? 100,000. Ditarik pahala puasa, ditebus, dibayar kepada kesalahan kita. Subhanallah. Kita sebut subhanallah. Subhanallah. Maka sehingga ditebus atas kesalahan kita itu sehingga habis selesai, maka pahala puasa tak habis lagi. Masya Allah. Lalu akhirnya kita dimasukkan di dunia. Allah Ta'ala dimasukkan kita ke dalam surga. Allah Rahim. Tuan-tuan sekalian, sesungguhnya Allah punya rahsia daripada itu kita tak bayangkan dia. Maka di sini hakikat sebenarnya Allah berkehendak nak memasukkan hamba-Nya ke syurga-Nya juga. Allah. Maka kita tak tahu nilai puasa itu satu disebut. Puasa itu tidak ada amal yang akan menyamin nilainya. Betapa besarnya nilai puasa itu. Bagaimana nilainya? Maka jika kita tengok kepada kisah tadi, dimasukkan ke ayat menerangkan tentang bagaimana puasa itu akan kembali kepada kita. Ia maksud nanti jika ada dibentang semua pahala kita dibayar, tapi belum selesai hutang kita, maka puasa ini ditarikkan, dibayar, ditebus sehingga selesai kita punya hutang dosa kita, pahala puasa tak habis lagi. Maka akhirnya Allah masukkan kita ke syurga-Nya. Subhanallah. Ini sekalian. Maka kita disebut oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu. Wahai Aisyah, kekalkanlah amalan yang membuka pintu syurga, yang menjadi kunci kepada pintu syurga. Kekalkanlah kamu dengan amalan yang membuka kepada pintu syurga. Jawab Aisyah, ya Rasulullah, apakah amalan yang membuka pintu syurga? Apakah amalan yang membuka sebagai kunci pintu syurga? Apakah amalannya? Jawab Rasulullah SAW, yaitu kekalkanlah keadaan kamu sentiasa berlapar, yakni kamu berpuasa. Sebenarnya puasa itu kunci kepada syurga, pintu syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nilainya. Maka kita tak pandai hukum. Orang tu dia tak solat dengan sempurna, dia masih maksiat, tapi dia puasa tak ingat. Dia walaupun dia merokok, tapi dia sambut tak merokok. Ini kerana puasa. Betul tuan-tuan? Ada tak kawan kita dia cara curi-curi pergi merokok? Dia tak merokok, dia tak curi-curi, dia tetap puasa sampai habis. Dia tahu yang dia puasa, tapi tak semayang itu dia pada dia. Dia tak naik surah, dia tak semayang. Dia asyik, dia pasik, dia asyik, dia ingkar, dia berdosa. Tapi tanpa puasa, dia tetap puasa sampai habis. Subhanallah. Maka hadirin sekalian, kasih sayang Allah melimpah ruah di luar jangkaan kita. Allah letakkan puasa ni bagaimana? Bentuk apa? Subhanallah. Sebab disebut dalam hadis, disebut bahwasanya disebut kata Nabi Muhammad, sekiranya Allah Ta'ala tidak menghalang bumi dan langit ini untuk berkata-kata, maka bumi dan langit ini akan berkata-kata kepada orang yang berpuasa, wahai orang yang puasa, kamu semua dapat syurga. Subhanallah. Tapi kerana belum tiba masanya diizin untuk bumi berkata-kata, maka tak dibenarkan bumi itu bercakap. Hakikatnya jika dibenarkan bumi ini untuk bercakap, jika Allah tak menghalang bumi dan langit bercakap, maka mereka akan berkata, wahai orang-orang yang berpuasa, kamu semua dapat syurga. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin sekalian, maka pemuncak pada ibadat ini kita kena memuji Nabi. Dan sebab itu puji Nabi yang kita tinggalkan, kerana limpah ruah kasih sayang Allah memberi kepada kita ini nilai ibadat puasa Ramadan ini.
sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Asbab tanda cinta kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu pintu gerbang untuk kita sampai kepada Allah. Tanpa baginda, tanpa baginda Nabi, maka kita tak sampai kepada Allah. Sebelum kita tutup nanti, kita dengar satu qasidah akan dilantunkan oleh saudara Adi Ahad. Semoga kita dapat bersama-sama menghayati fadhil masyhur. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi. Marhaban ya Ramadan, marhaban shahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban shahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Syurga dibuka luas, di surga berhias, bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman, buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban shahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Tuhan tidak berhajat puasa si pengumpan, cuma letih dan penat, pahala pun tak dapat. Lalu mendapat la'nat daripada malaikat. Cepat-cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. 10 malam kenaman, kejarlah walaupun penat. Moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat, lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis kedua Ramadan. Ramadan. Ridwanullah, ridwan Allah. Mim maghfiratullah, maghfirah, ampunan Allah. Buat Ramadan, buat Allah, jaminan Allah. Allah jamin orang yang berpuasa dengan jaminan syurganya. Orang bertabat dan Allah jamin. Allah terima. Aliful fatullah, kecinakan. Allah maha lembut, maha penyayang, maha pemurah, melimpah. Ramadan ini Allah melimpah kecinakan kasih sayang Allah kepada kita. Dan nun, ni'matullah,
memuncak nikmat. Segala-galanya merupakan nikmat yang menunjukkan kecintaannya kepada kita. Apa sahaja yang kita sholat ini, kita beribadah, Allah melimpahkan kepada kita semua itu merupakan nikmat. Hadis dan akhirnya menambah berkati kita, Allah berdosa kita, dan sama-sama kita aminkan doa yang saya bacakan ini. Karena sesungguhnya dengan Ramadan dia berikanlah kita mendapat rahmat yang sebesar-besarnya. Maka tuan-tuan, seandainya dari satu Ramadan sampai sekarang tuan-tuan belum sujud syukur, bagaimana ni tuan-tuan untuk membuat sujud syukur? Tuan-tuan, seandainya tuan-tuan dari satu Ramadan sampai sekarang 18 masuk 18 Ramadan, tuan-tuan belum sujud syukur, balik mana kena buat sujud syukur, sebab dapat masuk dalam bulan Ramadan. Mereka bila doa terus sujud, nawaitu sujud syukur sunatan ta'ala takbir Allah Akbar, terus sujud dan zikirlah, baca pujian kepada Allah sebanyak pujian dan bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahwasanya ya Allah, bersyukur kepada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bila aku dapat masuk Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah, puji Allah sebanyak-banyak. Dan selesai puas memuji Allah, angkat kepala dan beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selesai asal mengucapkan kata satu tu pulang, maka tanda syukur kepada Allah. Jika belum tuan-tuan buat sujud syukur, maka balik malam ni kena buat sujud syukur. Karena Ramadan itu besar nilainya, cinta Allah kepada Nabi dan kepada kita. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Astagfirullahalazim. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين والسلام عليكم تبارك وتعالى وسلامنا رسول اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا نسالك الرضا والجنه ونعوذ بك من الخطر والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وليولي وارحمنا كما ربنا صغارا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبتي وعند الموت شهادتي وبعد الموت جنة ونعيما بغير حساب بغير عذاب ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبتي وعند الموت شهادتي وبعد الموت جنة ونعيما بغير حساب بغير عذاب ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبتي وعند الموت شهادتي وبعد الموت جنة الفردوس بغير حساب بغير عذاب ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من متقائك من النار في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من متقائك من النار في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من متقائك من النار في شهر رمضان ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب علينا في سكرة الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة ببركة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. اللهم سلمنا وارحمنا. اللهم سلمنا وارحمنا. اللهم سلمنا وارحمنا. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحمن. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir.